Okay, so kiranya awak kalau diminta soalan macam tu, awak kena kira 10% daripada nilai yang diberilah yang akan dipaskan kepada the next traffic level. 10% sahaja. 90% tu akan hilang. Okay. So hilang sebagai apa? Sebagai bila kita respiration, berlakunya transpiration, bila kita excretion, okay, sambil makan tu berpeluh ke apa ke. So keluar tenaga daripada situlah. Okay. Sekejap. Next, apa lagi tu? Sabar. Lambat pula. Dia tanya apa? How does the energy lose? So, macam saya kata tadi lah. So, macam mana dia kehilangan tenaga? Macam soalan yang atas tu juga. Okay, dia through cellular respiration. Boleh je respiration pun boleh. Ataupun dalam kurungan lah. Cellular. Okay. Ataupun salah eja ni. Through lah pandai lah. THROUGH. Through loss as heat. Okay, so akan hilang sebagai haba dan akan hilang sebagai bila kita respirate. Ataupun ada jawapan lain juga. Awak boleh buat through excretion. Ataupun transpiration. Ni pilihan lah sebab dia nak satu je kan. Pilihlah mana-mana yang awak rasa senang. Okay. So itu ini. So next. Boleh next So what is meant by biomass? Okay, so hari tu masa kuliah yang kita Google Meet juga, saya ada terangkanlah juga kan pasal piramid. Ada 3 jenis kan piramid. Ada number, cuba ingat-ingat balik. Number, lepas tu ada biomass. Lepas tu ada satu lagi adalah energy. Antara ketiga-tiga ni ingat tak yang mana satu yang paling accurate? Accurate adalah yang energy. Okay. Kenapa dia accurate? Sebab dia tak akan menghasilkan piramid yang terbalik. Macam ni ke. Ataupun ada kan dia macam besar, lepas tu kecil, lepas tu besar. Lepas tu sederhana macam tu ke. Dia tak akan hasilkan piramid yang macam ni. Dia hanya akan hasilkan piramid yang betul-betul piramid lah. Yang bawah besar, atas paling kecil. Tu reason lah kenapa energy tu paling tepat lah. Okay? Yang number dengan biomass ni, dia akan berubah-ubah bentuk piramidnya. Tahu sebab dia bergantung pada jenis organism. Okay, jenis organism. Contohnya, okay, kita tengok number tau. Number ni producer dia selalu kita ambil contoh apa? Padi kan? Padi banyak. Okay, padi banyak. Lepas tu apa? Siapa makan padi? Tikus. Siapa makan tikus? Apa? Elang. Siapa makan elang? Ular. Okey. Tapi ada juga certain yang piramid dia bawah dia kecil. Macam tu. Bawah dia kecil, atas dia besar. Gitu. Apa dia? Agak-agak. Bawah dia kecil. Producer dia kecil. Siapa ada jawapan? Ada tak? Apa producer yang sikit je? Bukanlah sikit. Dia sikit lah kuantiti dia. Apa? Tengah-tengah hari ni aktif sikit jawab. Okey. Apa dia? Dah terus left cik. Tak nak jawab tapi terus left. Apa dia? Yang producer dia kecil. Bukan kecil lah. Sikit kuantiti dia. Tapi boleh menampung yang besar tu. Yang banyak atas dia tu. Tak ada idea? Yang pernah belajar tak ingat ke? Ada? Tak ada? Okay. Dekat sini kita bayangkan one tree. Satu pokok. Kalau yang ini padi, ada 1000 padi. Padi apa?
Padi lah. Okay. Padi lah. So 1,000 padi. Okay. Pokok satu je. Satu pokok tapi dekat atas pokok tu ada banyak caterpillar. Contohlah ni caterpillars. Caterpillars. Kan kat satu pokok kan ada banyak daun. Kat daun tu mesti ada banyak caterpillar. So caterpillar dia mungkin ada 100. Begitu. Okay. So nanti mungkinlah kat atas tu boleh apa? Caterpillar dia dimakan oleh birds. Lepas tu birds tu dimakan oleh snake. Macam tu. Okay, so piramid dia tiba-tiba bawah ni kecil. Sebab satu pokok. Okay. Yang tu 1,000 padi. Okay, beza number. So biomass ni pun sama juga. Macam saya cerita tadi hari tu, yang biomass ni saya buat contoh kat sini. Kalau dekat contoh yang padi tu macam itulah yang ni biasa. Tapi kalau dekat marine punya ataupun dalam laut, dia lain. Okay, so dia akan lagi rate kecil kat bawah. Kenapa? Sekejap. Contohnya, okay, dia kata balik macam ni. So contohnya yang ini adalah phytoplankton. Phytoplankton. Okay, phytoplankton ni ada 1,000 phytoplankton. 1,000 phytoplankton tau. Tapi berat dia tak seberat 100 zooplankton. Begitulah macam tu. Okay. So berat dia tak seberat 100 zooplankton. Lepas tu sama jugalah. Ada 100, ada 10 fish. Fish yang makan zooplankton tu. Lepas tu ada satu je shark. Okay, ada satu je shark tapi berat dia sangat besar. Sebab tu dia terbalik macam ni, inverted. 1,000 phytoplankton tapi dia punya beratnya sangat ringan. Satu je shark tapi berat dia sangat besar. Gitu Tapi kalau macam dekat yang padi tu sama jugalah. Tak semestinya padi ataupun tree. Tree tu pun bawah tu pun besar kan. Okay. So sebab tu dia akan hasilkan yang inverted So itu just refresh balik lah hari tu punya. Okay. So dia kata kat sini pyramid of biomass for coral reef. What is meant by biomass pyramid? Okay, so kejap. So yang ini, sabar. Betul sikit, okay. Ni jawapannya. A graphic presentation to show the relative amount of dry weight ataupun mass of all organism at each trophic level. Okay, satu gambaran yang grafik lah, gambaran yang menunjukkan to show the relative amount of dry weight of all organism dekat satu trophic level tu. Nak me-expresskan dalam bentuk gambar lah gitu. So that is biomass. Name the organism that has a role as secondary consumer. Siapa secondary consumer? Fish. Yes, fish. Betul. Okay. Next. So construct a food chain. Cuba dulu. Food chain from the figure 6. Cuba buat soalan nombor 3 ni. Construct tu maksudnya bina tau. Bina satu food chain berdasarkan yang gambar 9 tu. Ni gambar 7 lah sebenarnya. Gambar 7. Sekejap
Okay, so kalau kamu tengok kat sini, mestilah fish tu yang paling last lah. Okay, so awak boleh ambil mana-mana ni sebagai dia punya apa? Producer algae ni. Okay, so kalau saya ambil algae in coral lah, ambil yang tepi kan. Okay, algae in coral. Lepas tu dimakan oleh, awak boleh ambil sea urchin pun boleh, coral polyps pun boleh. Okay, so dimakan oleh sea urchin dan dimakan oleh fish. Okay, so boleh juga awak tukarlah algae in sand dimakan oleh sea urchin, dimakan oleh fish, begitu. Ni pun boleh juga ke sini, lepas tu ke situ. Okay, so ni antaranya lah So predict what will happen if coral polyps died. Coral polyps die, yang ini mati, apa jadi padanya? Bila coral polyps die, apa yang agak-agak akan berlaku? Apa? Sebab ingat, coral polyps ni dia akan makan algae in sand, lepas tu dia akan makan algae in coral, lepas tu dia boleh makan juga algae in hard substrates. So bila dia tak ada, algae tu jadi macam mana? Akan increase lah. Number Bertambah. of algae increase. Sebab tak ada pemangsanya. Okay. So mangsa dia bolehlah hidup bebas. So dia akan bertambah. Okay, berapa markah? 2 markah tu yang. So bila awak dah tengok kat bawah, okay, dah settle lah. Dia akan increase. Ni increase, ni increase, ni increase. Tapi awak kena tengok juga belah atas. Atas daripada coral polyps ni. Dia akan terkesan juga. So bila coral polyps ni tak ada, apa yang fish tu boleh makan? So sebab itulah number of, dia boleh makan ni lah, dia boleh makan sea urchin, tapi terhadlah makanan dia. Awak pun tak boleh lah asyik makan mihun, goreng je kan. Awak mesti nak makan benda lain. So bila awak tak dapat makan benda lain tu, awak number of you pun dah berkurangan. Cik tak adalah. Macam ni lah. Number of fish decrease. Okay, sebab tak ada pilihan makanan lain kan. So fish tu pun akan mati. Okay, lagi satu dia terhad je jenis makanan dia yang itu kan. Kita boleh makan macam-macam. Okay, so settle. Dapat tadi. Okay, kau dapat bagi tahu. So figure 8. Okay, shows 3 types of ecological pyramid. Dah sebut tadi kan. So ada kat sini. So dia suruh lukiskanlah dekat complete. Sekejap. Draw possible shape for pyramid A, B, C. A, B, C. So possible-nya macam mana agak-agak tu? Piramid A. Piramid A, plant, okay, caterpillar dengan parasitic wasp. Okay. So parasitic wasp tu, dia perlukan host lah. Okay, so gambarannya macam mana? Agak tu macam mana tu? Cuba try dulu. Sekejap Lepas tu yang B ni pula, pyramid of biomass, plant, rabbit dengan fox. Okay. Yang C ni pula energy tau. Energy, plant, small aphids to spotted ladybird. Okay, so saya rasa yang paling senang untuk lukis adalah yang C. Sebab saya kata tadi banyak kali, pyramid of energy dia tak ada inverted. Dia tak akan terbalik dia punya piramid itu. Okay, so lukisannya begini, begini dan juga beginilah. Sama je tiga-tiga. Ni sama. Okay. Yang piramid B ni, adakah dia inverted ataupun yang biasa? Cuba awak fikir-fikirkan. Biomass. Okay, so contohnya. Tapi kan sebab soalan ni mungkin tak clear sebab, ada tak soalan lain? Tak ada. Okay, yang ini. Plant ni dia tak bagi tahulah plant apa. Tapi selalunya kalau makan rabbit ni, grass lah, right? Grass. Yang sama juga macam yang inilah. Di pokok ke, grass ke,
Benda. So dia macam kurang jelas. Yang lain tu dia jelas, rabbit, fox, lain-lain dah kan. Yang plant tu dia just generalkan sahaja. So kita nak kenal pasti tu agak susah. Sebab kalau biomass tu yang bawah tu mestilah banyak kan. Kalau contoh satu pokok, beratlah biomassnya tu. Okay. So tapi yang makan ini rabbit. Okay, rabbit dia mesti makan grass. Grass tu mesti lagi banyak. Okay, bila lagi banyak mestilah still lagi berat lah. Okay, lagi berat macam ni. Paling besar. And then kemudiannya dimakan oleh rabbit. Contoh hanya 10 rabbit sahaja. Okay. Dan lastly dimakan oleh fox. Macam itulah. So masih juga samalah piramid yang biasa. Habis bila yang invertednya? Yang tadi tu yang apa tu? Marine marine yang phytoplankton, zooplankton yang itu. Contoh pun boleh yang itu. Okay. Pyramid of number pula. Okay, pyramid of number. So yang A ni macam mana? So kalau plan dia ada situasi yang berbeza lah sebenarnya. Okay, so di mana dia bawah ni plan dia contoh kita ambil satu pokok yang besar. Okay, satu je pokok dia, satu. Okay, dekat satu pokok tu ada banyak caterpillar kan saya cerita tadi kan. Dia banyak caterpillar. Dekat caterpillar tu ataupun caterpillar tu akan makan. Okay, bukan makan lah. Dia akan duduk dalam caterpillar tu. So macam ni lah. Dia akan lagi banyak. Tapi probably lah kalau awak terfikir lah. Sepatutnya yang paling atas, contohnya yang ni lah parasitic wasp ni, mana boleh lagi besar daripada number dia, bilangan dia daripada yang bawah ni. Kan hari tu saya kata kalau lagi besar atasnya ni, yang this one ni lagi banyak, mana cukup makanan dia. Yang ini kan, makanan dia yang untuk caterpillar tu. Mana cukup? Kenapa? Macam mana? Okay, so awak bayangkan macam ni lah. Ni satu pokok. Okay. Satu pokok ada, contoh ada 10. Ini bukan apple tau. Ni 10 caterpillar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 caterpillar. Okay. Sebab tu lagi besar tau. 10 caterpillar. Kenapa yang nombor 3 ni, third trophic level ni, lagi besar daripada yang nombor 2? Sebab kita ambil satu caterpillar, kita zoomkan dia yang belah dalam. Satu caterpillar ada 5 parasitik ni. Parasitik wasp dalam dia. So kiranya dia akan duduk dalam host tu. Host tu adalah caterpillar tu lah. Caterpillar tu, dalam satu caterpillar tu ada 2 atau 3 ke 5 ke parasitic wasp. Kenapa dalamnya pula? Sebab dia dah beritahu sini yang parasitik. Okay, so mestilah contohlah macam okay lah macam ni. Plant, okay, pokok, satu pokok dimakan oleh tupai. Contoh tupai. Tupai mestilah banyak juga. Okay, dimakan oleh parasitik, contohlah kutu. Dekat satu tupai, tak mungkin nak ada satu kutu saja. Dekat satu tupai mestilah ada mungkin 10 kutu. Sebab itulah pyramid of number ni yang atas ni boleh jadi besar daripada yang bawah. Sebab mungkin ada di antara awak yang tanya, kenapa pula atas ni besar? Nanti kan tak cukup makanannya. Tapi ini adalah parasites. Parasites ni dia akan contoh macam kutu lah. Satu orang ni ada dekat rambut dia contohnya, mungkin ada 10. So satu orang je tapi ada 10 kutu. Sebab tu dia banyak. Faham So dia boleh jadi inverted. So lukisan ni macam ni lah. Nanti awak lukis balik. Okay. Okay. Dapat. Okay, saya skip yang tu. Settle. Okay. So sebenarnya hari tu kan saya tak masuk sangat kan pasal chapter yang, bukan chapter tu. Chapter subtopik pasal biogeochemical cycle. Okay, yang saya cerita pasal carbon cycle. Ingat tak carbon cycle? Lepas tu ada nitrogen cycle. Ada phosphorus cycle. 3 itu. Okay. So daripada situ
kita bincanglah sama-sama soalannya tu. Okay, sebab kadang tu baca tu bosan je kan. So kita bincang sama-sama soalan. Kita buat sama-sama. Okay. So state the process label 1. Okay, 1 dan 2. So yang 1 ni dia bermula daripada fuel. Okay, fuel. Dan dia akan menjalankan proses 1 untuk mengeluarkan CO2 in the atmosphere and dissolve in water. So apa proses yang mengeluarkan CO2 daripada minyak fuel ni agak-agak awak proses apa? Ada tak? Boleh tak berfikir tengah-tengah hari yang panas ini dan baru lepas kenyang kan baru makan. Okay, saya ulang balik. Proses pertama ini adalah proses combustion. Apa itu proses combustion? Proses pembakaran. Macam kita nak bakar minyak tu yang dekat pelantar tu kan. So pelantar minyak tu, inilah dia proses dia combustion. Bila dia bakar minyaknya tu, perasan tak ada asap-asap keluar tu, itu berlakunya CO2 dia keluarkan ke udara dan juga ada yang akan dissolve dalam air. Okay, so combustion ataupun kamu nak slash ke ataupun dalam kurung kan pembakaran. Nanti kan awak tak tahu pula apa benda. Pembakaran. So soalan 1 dah. Nombor 2, apa benda prosesnya tu? Mana yang ini, benda ni patah balik ke CO2 in the atmosphere. So sebelum tu kita kena tahulah apa X ni. Okay. So X ni adalah apa apa X tu? Dia ada ni ada arrow ni yang CO2 yang dibebaskan tadi tu, CO2 yang dibebaskan tadi tu akan diambil oleh X. Siapa yang suka CO2? Kita kan suka oksigen, kita hirup udara. So yang suka CO2 adalah plant. So ni adalah plant. Lepas tu kalau awak dapat soalan macam ni, awak kena tengok dulu arrow-arrow dia tu. Mungkin awak tengok kat sini tak faham apa benda ni, pergi decay, yang ini pergi animals. So tengok satu arrow tu yang akan bagi clue kat awak. Yang inilah CO2 dalam atmosphere direct kepada X. So X tu mestilah plant. Okay. So dah tahu, contoh yang ni jawapan dia plant. So dah tahu X tu plant. So proses apa yang nombor 2 ni agak-agak awak? Nombor 1 combustion. Nombor 2 apa dia? Apa dia? Respiration. Respiration, yes. Dia bernafas. Bukan bernafas lah, tak di hidung pun. Respiration ataupun cellular respiration. Kalau buat respiration saja nampak macam bernafas kan, respirate. Sebab tu awak kena tambahkan cellular respiration. Okay, cellular respiration. Okay. 1, 2 dah. Okay, what is the significance of process 1, 2, 3? Okay, 1, 2, 3. Mana 1, 2, 3. Kamu nampak arrow dia semua ke CO2 dalam atmosphere. Yang nombor 2 ni pun arrow dia ke CO2 dalam atmosphere. Jadinya kepentingan dia adalah untuk to return CO2 back to the atmosphere. Okay. Dalam skema, kalau ada kawan-kawan awak yang dah bincang, dalam skema dia tulis to return CO2, to return carbon. Okay. So sebenarnya yang kita nak pulangkan tu adalah carbon lah sebab oksigen kita ambil. So yang tepatnya adalah to return carbon carbon back to the atmosphere. Sebab nanti dia akan pisah C dengan O2. So ni yang betulkan tau. Better kita ikut lah. Nanti kan tak ikut kan, ni pula kan dipersoalkan pula. Kita ikut je apa yang jawapan ni bagi tahu. So it says here to return carbon. Okay. Back to the atmosphere. Okay. Dah settle.
Satu markah ke dua tadi? Oh, 2 markah lah. Tu satu. To return. Carbon. To back to the reservoir pool. Reservoir pool. Mungkin ada antara awak yang tanya, reservoir tu apa? Hari tu saya terangkan tapi dah nak laju kan, dah nak habis. Mungkin tak dengar lah. So reservoir tu adalah macam satu tempat simpanan yang besar. Reservoir pool. Okay, so antara contoh-contoh reservoir pool ni adalah udara. Okay, ataupun lain tu adalah laut. Okay. Kenapa udara ni dipanggil reservoir pool? Sebab dekat udara ni ada gas CO2, tempat penyimpanan gas CO2. Dekat udara ni juga ada gas nitrogen gas. So tempat penyimpanan gas. Okay, kenapa pula yang laut tu dipanggil apa yang? Apa? Kalau return back to plan tak boleh ya? Return back to plan. Kejap, soalan ni tanya 1, 2, 3 kan? Sebab awak dah skip yang kat sini. So kena ke sini dululah sebab ayat dekat sini kan. So sebelum dia pergi ke plan, kita kena pulangkan dekat udara dulu. Barulah plan tu ambil daripada udaranya tu. Okay. Faham. So reservoir tu ingat tau tempat penyimpanan. Apa contoh-contoh reservoir pool? Awak bercakap lake, air. Ataupun ocean. Okay. Ataupun atmosphere. Atmosphere pun reservoir juga. Ada banyak karbon situ, ada banyak oksigen situ. Okay. Itulah, so tu 2 markah So jangan skip tau yang point yang dikata pulangkan pada atmosphere. Jawapan ni sebenarnya ada je dekat soalan ni CO2 in atmosphere. Return je lah, return CO2 in atmosphere. Okay. Dapat. Okay. Saya terus kalau nak salin tadi bagi tahu Okay, so nombor 10. State 3 processes involved in S. Mana S, ini S. So ini kita tengok nitrogen cycle. Nitrogen cycle bukannya carbon cycle ke ataupun phosphorus cycle. So 3 process involved in S. S ni dia tunjuk nitrogen dekat udara. Okay, basically nitrogen gas ni ada di dalam udara. Okay, tapi plan ni dia perlukan unsur N. Sebab dia, kalau kamu belajar pasal baja-baja ke apa kan, mesti ada pasal NPK. NPK, ada nisbah dia. Siapa pernah tolong mak bapak awak parents ke nak bercocok tanam, dia ada nisbah NPK ni. So untuk jumlah untuk plant tu hidup segar lah. Okay. So dia nak unsur N ni nak ambil daripada mana? So dia nak ambil lah daripada atmosphere. Masalahnya dia tak ada hidung nak serap nitrogen gas tu kan. Plant tu tak ada hidung. So dia kenalah ubahkan nitrogen gas kepada nitrate ke, nitrate ke macam tu. Amonia ke. Asalkan ada N tu. Okay. So nak menukarkan gas kepada unsur yang boleh diserap melibatkan proses S. Okay. Ada 3 prosesnya iaitu biological fixation. Okay. Apa maksud biological fixation? Okay. Tujuan kita S tu adalah untuk tukar gas kepada ions, contohlah, elements lah. Okay. So biological ni melibatkan benda hidup. Biological, bio. Jadi dalam kurungan mungkinlah, ni tak payah tak apa sebenarnya tapi kita tak tahu kan, kita tulis je lah. Biological tu maksudnya yang melibatkan bakteria. Bakteria kan benda hidup. Okay. Kalau kamu ingat bakteria apa, mungkin kat sekolah ada belajar ke apa nama bakteria tu? Rhizome Rhizome tu itu. Adalah nama bakteria tu. Yang tu. Okay. So bakteria yang dekat root tu, yang dekat akar tu. Okay. So biological fixation nombor 1. Nombor 2 apa tadi? Industrial fixation. Dia melibatkan kilang lah. Okay.
Right. So yang menghasilkan baja, kilang baja tu. Sebab kilang yang baja NPK tu mesti hasil daripada kilang. Takkanlah bakteria tu nak buat lepas tu jual kat awak. Tak. Okay, so kiranya kilang tu buat, dia jual lah. So macam mana nak buat NPK tu? Kenalah ambil daripada gas, tukarkan dia. Kalau awak baca further, dia ada melibatkan satu proses. Ni tak payah saling tak pula. Sebab dalam skema dia slashkan je. Haber-Bosch. Ni. Bosch process. Tu lah. Okay. Just kamu salin industrial sahaja pun boleh. Industrial fixation. Okay. Yang ketiga. Yang ketiga ni adalah atmospheric fixation. Apa maksud atmospheric fixation? Maksudnya bila berlakunya lightning. Lightning. Kilat tu, bila berlakunya kilat, dia adalah satu proses yang menukarkan, membantu dalam penukaran nitrogen gas kepada unsur yang available untuk plant. Okay, yang available untuk plant. Okay, So ini 3 prosesnya tau. Right. So what is the significance of process S? Kenapa? To enrich ataupun kalau enrich ni jarang kita gunakan, tak payahlah. Susah perkataan ni. Kita buat je lah. To increase. Yang guna perkataan yang simple lah tapi lebih kurang maksudnya tu. Okay. To increase amount of nitrogen source in soil. Nitrogen source, unsur dia. Nitrate boleh, ammonia boleh, nitrate boleh. Itu adalah nitrogen source. So kita nak tingkatkan dalam tanah. Okay. Ni lah bakteria dia. Name the organism A, Nitrosomonas. Nitrosomonas sp. Okay, ataupun Nitrococcus sp. So yang ini A. Yang B adalah Nitrobacter sp. Gitu. Okay. Dapat beritahu. Name the substance P and Q. P. Mana P itu. So P ni kalau kamu ni boleh tengok dalam nota kot. Ada je. Okay, so P ni adalah amonia. Okay, yang Q adalah nitrate. Nitrate. Okay, ataupun boleh juga kamu cakap yang Q tu adalah nitrate. Okay, nitrate ion. So dua ni lah. P dan Q Setiap penukaran tu daripada nitrogen gas nak tukar jadi amonia, lain bakterianya. Daripada amonia nak tukar jadi nitrate, lain bakterianya. Tahu So dia bukan bakteria yang sama lah. Okay, so name 2 groups of organism involved in process U. Process U, yang ini. Proteins in plants, proteins in animals, dia dua-dua ke sini. Yang ini apa pula? Apa? So yang U ni adalah decomposer. So contoh-contohnya adalah fungi, bakteria. So kiranya dua-dua ni adalah sejenis decomposer. Okay. Dapat fungi, bakteria ataupun dua-dua tu kita boleh namakan sebagai decomposer. 11, 12, yang ini belum lagi sentuh. Boleh lah. Okay. Untuk soalan next ni state process C daripada ammonium ion ni, nitrate ion ni kepada gas, nitrogen gas. Okay. So proses C, apa nama dia? Selalunya kalau yang kita belajar atas ni, daripada gas nak tukar jadi P ni. Nitrate ni kan. Tapi yang ni nitrate
kepada gas. So dia adalah denitrification. D. Kita selalunya nak nitrification, tak ada D. Kita nak tukarkan nitrogen gas tu kepada nitrit, amonia tu semua. Tapi ni kita panggil denitrification. Okay, nak pulangkan balik nitrogen gas tu. So proses B, soalan nombor 2 is a process of converting the nitrogen in the air into nitrogenous compound in the soil. Okay. Give an example of process B. So yang ini, ayat ni, B ni adalah this one, dan this one. Ada 3. Tadi kan baru sentuh ke atas. Yang ini. 1, 2, 3. So boleh salin lah. So jawapan tadi tu dia nak berapa? 1 markah ke berapa? 1 markah je. So pilihlah mana-mana yang kamu rasa yang senang nak ingat. Iaitu mungkin apa? Biological fixation. Okay, biological fixation. Industrial fixation. Lightning. Okay. So itu adalah nombor 2. Nombor 3, give an example of bacteria involved in each of the processes D. Ni pun kamu kena hafal bakteria, dia tu je lah. Nitrosomonas dengan yang E adalah Nitrobacter SP. Begitu. Okey. Boleh ke? Dah, okey. Saya rasa boleh je kot masuk yang ni. Sebab yang gini macam kita dah belajar. Hari tu masa growth. So boleh je lah masuk Kan tangguh-tangguh kan lambat pula. Untuk topik-topik belakang tu agak susah. Harapnya kita dah boleh buat face to face. Lepas tu adalah masa lebih sikit sebab topik belakang tu agak susah. Starting daripada topik 4 kot. 4 tu susah. Pasal biocatalysis tu. So yang E. E adalah name phase E. E adalah lag phase. Okay. Yang F, mana yang ini? F ni adalah log phase. Macam kita pernah belajar kan? Memang pun. Okay. Yang G adalah linear phase. Okay. So EFG. Alright. So list 2 environmental factors that cause the population growth to decrease. Kenapa decrease yang dekat H tu? Dekat after linear tu dah mula untuk decrease balik. Sebab paling senang lah kamu bayangkan satu populasi yang ramai. Lepas tu semakin ramai tiba-tiba mula jatuh. Kenapa? Sebab makanan lah. Food shortage. Dah kekurangan makanan. Okay, bukannya manusia tau, manusia bukan. Contohlah macam binatang lain. Okay, sebab manusia kalau tak cukup makanan, dia boleh dia boleh pergi cari makanan, dia boleh buat makanan sendiri, boleh buat makanan baru, tanam kan. So kita ada otak untuk fikir. Okay. So yang ini food storage. Lain, sama ke macam yang kita belajar masa ni yang overcrowding. Topik 10 semester hari tu. Okay, just nak refresh balik lah tau. Okay, so kenapa dia menurun kat bahagian ini? Sebab yang tadi itulah food dia menurun. Storage dia pun dah menurun. Okay, crowding dia, crowd dah meningkat. Okay, lepas tu bila ada ramai orang, mestilah ada competition. Nak rebut makanan lah, nak rebut awet lah. Macam itulah contoh untuk bakteria ni. So competition. Okay. Bila dah ramai juga, waste pun akan increase. Ni antara poinnya lah. Tapi soalan ni dia nak 1 je kot. 2. 2. Ni salin dulu sekejap. Sikit lagi.
Okay. Alright. Oh, dan last question ke? Lah, last question. Last question structure. Okay, bagus. Maksudnya tak adalah tergantung untuk next class kan. So bolehlah lepas ni masuk yang tutorial tu pula. Yang ni essay. Essay. Ni tutorial yang ada objective question tu sekali. So next lah nanti. Okay. So untuk hari ni kita habiskan yang ni. Okay. So based on the data table 1, predict the result when the two species are cultured in a conical flask. So dua-dua ini kamu kena fikir sama ada dia akan increase ke ataupun decrease. Okay. So kalau kamu nampak daripada data ni, predict result. Daripada data ni pun dah kita boleh nampak yang mana chordatum P chordatum ni akan apa? Mula untuk decrease daripada 62 jadi 60. Okay. Kejap. Kalau kamu perasan, sepatutnya kita nampak Aurelia ni makin meninggi kan. Aurelia ni makin meninggi, 71 ni dah tinggi, dah tak ada turun-turun dah nampak. Tapi chordatum ni ada nampak naik, lepas tu ada turun sikit, naik, turun. Okay. So, dia kata kat sini, satu lagi keyword kat sini kan, awak kena highlight kan. Ni refresh daily. Refresh daily. Maksudnya, petri dish tu digantikan setiap hari. Okay, bila gantikan setiap hari, tak adalah waste. Tak adalah pengumpulan waste-nya tu sebab dah ganti. Okay, so tu point dia lah. So, apa jawapan dia nanti? Yang P, Aurelia akan increase. Okay, dia akan increase. Lepas tu, P chordatum, dia akan decrease. Ini dia asing separately tau. Dia dalam petri dish yang berbeza. Tapi soalan ni dia nak bila dikacip bersama. Okay, dikacip bersama. Bila bersama, dah adalah gaduh-gaduh tu semua. Okay. So nanti ada yang akan mati. Right. So sketch a graph. Sketch a graph to predict the result based on your answer in 3A. So yang tu kalau awak salah yang A ni dah memang tak boleh lah jawab tu. So jawapan dia macam ni. So Aurelia pada awalnya dia naik. Okay, dia naik kan? 4, 10, 46. Naik lah. Naik dan dia akan mendata lah last-last. Okay. Yang chordatum tu pula 4, 10 naik juga. Tapi kalau kamu perasan, yang chordatum ni dia naik awal-awal laju. Okay. And then dia akan mula menurun. Okay. So ini adalah chordatum. Yang ini adalah Aurelia. Salin dia nanti kalau kita buat face to face, esok kan ada yang ada kelas. Yang tak ada kelas tu pun MT10 saya akan cari waktu gantilah sebab hari tu saya cancel kan. Tak tenang tau audit. So saya cancelkan dulu, nanti kita akan carilah. Tulis, saya akan tengok juga nanti. Salin jawapan. So sketch a graph dia macam ni lah. So ini growth rate. Yang ini adalah days. Okay. So B1 settle, explain your answer. Okay, kenapa gambaran tu awak nampak macam ni? So explanation dia kejap, 2 markah. So dia kata kat sini P Aurelia grow faster. Okay. Lepas tu lagi satu, P Aurelia has more efficient feeding mode than P chordatum. Dia lagi efficient, dia lagi cepat. Yang P Aurelia tu tau. So what is the limiting factor in this experiment? Limiting factor dia apa? Okay, limiting factor dia ada 2 lah. Iaitu intra-specific. Bukan. Itu type of competition kan? Intra dengan ni.
So salah, ini bukan, saya ulang. Okay, so apa jenis limiting factor yang ada? Space lah. Of course lah mesti space sebab petri dish dia besar gitu je. Okay, so space is limited. Disebabkan oleh overcrowding. Okay, and last sekali, state the type of competition based on the data table 1. So apa competition yang ada? Intraspecific competition dan juga interspecific competition. Okay, so competitionnya ada dua jenis, intra dengan inter. Bezanya macam mana? Bezanya intra ni adalah sesama dia. Contoh antara Aurelia dengan Aurelia sahaja. Itu adalah intra. Okay, so dia ada juga competitionnya tu sebab ada space tak cukup, makanan pun tak cukup. Okay, yang inter ni pula, apa maksudnya? Inter ni maksudnya antara yang Aurelia dengan Caudatum. Okay, so dia akan ada perubahan kat situ lah. Okay, dapat Okay, kejap. So, tadi dapat ke? Kau tak dapat beritahu. So dia kata kat sini next lagi satu patutnya how can K, mana K? Mana K-nya? One example of density dependent factor. How can K be increased beyond the existing level? Yang K ni tak sebut pun yang mana satu. Tak payahlah. So yang ni saya rasa tak payah. Kalau dalam buku awak tu tak ada, tak apalah So ni sebab saya ada. Ambil daripada Google Drive juga. Sama je tapi ni lah. Alamak dah nak pukul 3. Ni Aurelia increase. Yang Caudatum decrease. Caudatum, point ketiga Caudatum extinct. Ni antara point lah. Sebenarnya dalam bentuk ayat tapi saya buat point je, okay. Yang ini give an example of density dependent factor that limits the population size of parallelism. Density dependent, independent tu maksudnya apa? Contohnya macam tiba-tiba ada tsunami. Contoh itu independent tau. Okay, tak bergantung pada density. Ini tak apalah, nantilah saya terang macam banyak nak terangkan yang ini. Okay, so inilah. So takut awak ada kelas depan ni. Kalau tak ada pun tak apalah, awak boleh sambung buat ni lah kerja awak. Saya rasa untuk yang soalan satu ni lagi tinggal satu ni pun kita sambung nantilah. So thank you for your time. Thank you and I'll see you later. Kalau ada apa-apa saya PM lah. Assignment, siapa yang nak hantar lagi jangan lupa hantar. Saya baru nak tanda balik ni. Sebab dah habis audit kan. Macam tu lah. Okay, so dah habis. Dah boleh. Keluar. Thank you. Madam. Okay. Thank you, madam.